Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan inayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat lagi meneruskan pengajian kuliah kita di Masjid Al-Iman, Kemensa Haid. InsyaAllah pada pagi ini saya tidak akan membawakan topik yang seperti sebelum ini, iaitu kita membacakan fiqh jinayat sebelum ni. Pada pagi ini saya akan memetik hadis-hadis daripada kitab Riyadhus Salihin, ya, bab yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Baik, tanpa membuang masa tuan-tuan dan puan-puan sekalian, biasa dalam kitab Riyadhus Salihin, seperti mana yang kita tahu, Imam An-Nawawi rahimahullah, dia akan mulakan dengan ayat Al-Quran. Baik, ayat yang dipetik adalah surah Al-Baqarah ayat 183 sehingga 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini khitab ditujukan kepada orang beriman. Khitab maknanya ayat ini ditujukan kepada siapa? Baik, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, kebanyakan ayat-ayat yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu, dia akan datang dengan perintah syarak, ya. Umpamanya solat, ya. Umpamanya puasa, macam ayat ni. Umpamanya perintah supaya bertakwa, ya, seperti ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ataupun ayat perintah mengenai jihad, peperangan, ataupun ayat mengenai dengan wudu, ya, ayat mengenai dengan perkara-perkara ibadat, ayat-ayat berkaitan dengan larangan seperti larangan makan riba, dan lain-lain. Kita boleh lihat dalam Quran, ini menunjukkan bahawa perintah-perintah syarak, sama ada al-amru, iaitu perintah, ataupun berbentuk an-nahyu, ya, larangan, semuanya khusus untuk orang-orang yang benar-benar beriman. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, kemudian disebutkan kutiba. Kutiba makna ditulis, tapi dalam ayat ini bermaksud furida, ya, difardukan. Ditulis dengan makna ditetapkan, difardukan, ya. Alaikumusiyam, orang-orang beriman difardukan supaya berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana difardukan kepada orang-orang sebelum kamu. Yang mana kata para ulama, golongan yang sebelum kamu itu adalah al-Yahud wan Nasara, hum min ahli kitab. Golongan ahli kitab iaitu Yahudi dan Nasrani, mereka juga pernah difardukan berpuasa, ya. Dan fardu puasa mereka itu ada perbezaan dengan kita. Antaranya dijelaskan dalam hadis-hadis mengenai dengan sahur, ya. Beza puasa kita dengan orang Yahudi ialah
puasa orang beriman, ya, umat Nabi Muhammad SAW ada sahur, manakala umat yang terdahulu, ya, tidak diperintahkan bersahur. Wallahu a'lam. La'allakum tattaqun. Baik, di sini mengisyaratkan bahawa orang yang benar-benar berpuasa dengan mengikut apa yang digariskan oleh Nabi SAW, maka dia akan mendapat mencapai maksad atau maqasid. Tujuannya adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Namun itu ada perbahasan yang lain, ya. Puasa yang kita akan bincangkan adalah daripada hadis-hadis Nabi SAW, yang mana merangkumi segi hukum fiqh, ya. Kalau kita melihat takwa ni, bila mana seseorang itu berpuasa bukan sekadar menjalani hukum fiqh saja, ya. Bukan saja menjaga diri daripada, menahan diri daripada makan, minum dan bersetubuh daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari sahaja, ya. Sebaliknya, puasa yang menuntut seseorang itu supaya menahan syahwatnya, ya, yang kita akan bacakan nanti. Baik, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang ditentukan ataupun hari-hari yang tertentu. Baik, puasa ini adalah hari yang tertentu, iaitu disebut pada ayat yang berikutnya, ya. Ayat yang ke-185, Syahrul Ramadan, yang kita akan sentuh nanti, bahawa hari-hari yang tertentu itu adalah sebulan Ramadan, dalam sebulan Ramadan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Sesiapa di kalangan kamu yang sakit, ya, ataupun berada dalam keadaan bermusafir, maka dia boleh berbuka puasa dan menggantikannya pada hari yang lain. Ini adalah rukhsah yang boleh diambil oleh orang yang sakit dan orang yang bermusafir untuk berbuka puasa dan menggantikan pada hari yang lain. Baik, kemudian dia kata wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ada satu golongan lagi, iaitu mereka yang tidak boleh berpuasa, ya, kerana tua, ya. Disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa yang dimaksudkan dengan ayat ini, alladzina yutiqunahu, ni adalah golongan yang tua, ya, sama ada laki-laki atau perempuan, yang telah lanjut usianya dan tidak boleh berpuasa. Dan para ulama juga menyatakan juga golongan yang sakit, ya, marid, dia kata la yurja shifa'uhu, orang yang sakit dan tidak dijangka boleh sembuh penyakitnya itu, dia tidak boleh berpuasa pada bulan Ramadan dan dia juga tidak boleh berpuasa pada bulan-bulan yang lain. Maka bagaimana keadaan orang seperti ini? Adakah dia hanya meninggalkan puasa dan tidak perlu berbuat apa-apa? Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan fidyah, ya. Fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin, ya, orang miskin. Bayaran fidyah adalah secupak makanan asasi, ya, min qutil balad, makanan yang biasa dimakan oleh penduduk setempat. Mungkin di sebuah negara yang orangnya makan roti, masyarakatnya makan roti, maka dikira daripada secupak gandum. Manakala bagi masyarakat di sebelah Asia ni yang makan nasi, ya, maka secupak makanan asasi itu dikira daripada beras, ya. Secupak itu dikatakan dalam timbangan 600 gram, ya. Ada pandangan yang sehingga menyatakan 675 gram. Diberi makan kepada orang miskin satu hari yang dia tidak berpuasa. Baik, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang sukarela hendak beri lebih, maknanya kalau sebulan Ramadan 30 hari, diberi 30 cupak, tapi dia nak bagi lebih daripada itu. Kalau menurut saya, bagi orang yang nak bayar fidyah ni, alang-alang diberi 600 lebih gram beras, lebih baik dia cukupkan sekilo, ya. Kemudian dia membayar fidyah, dia membayar fidyah bagi orang yang sakit tadi ataupun orang tua yang tak larat berpuasa tadi, dicukupkan saja 30 kilo untuk 30 hari Ramadan yang tidak berpuasa, ya. Ni bolehlah tuan-tuan perempuan, kalau kita ada mak ayah kita yang dah tak larat nak puasa, memang tak boleh puasa, memang doktor pun cakap sakit, tak boleh puasa, bulan Ramadan tak boleh puasa, bulan lain pun tak boleh nak ganti puasanya,
elok kita bayarkan untuk mak kita atau ayah kita dengan memberikan, saya suka untuk menyarankan tadi, lebihkan daripada secupak, ya, lebihkan. Itu dia kata khairul lahu, lebih baik baginya, ya, diberikan kepada fakir miskin. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan bahawa kamu berpuasa itu adalah lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahuinya. Baik. Bagi mereka yang sakit tadi, atau sakit yang dia rasa boleh teruskan puasa, doktor tidak suruh dia makan ubat, ya, dia tidak ada halangan ataupun darurat, perkara yang mendesaknya supaya tak berpuasa, selagi dia boleh berpuasa, wa antasumu khairul lakum, berpuasa itu lebih baik, ya. Begitu juga dengan orang yang bermusafir. Kalau dalam keadaan bermusafir itu tidak mengganggunya untuk berpuasa, tidak mendatangkan keuzuran untuknya berpuasa, dia rasa selesa, ya, dia tak rasa apa masalah pun. Rukhsah adalah kita boleh ambil, ya, sebagai satu keringanan dari segi syarak, tapi bukan wajib, ya. Contohnya orang berpuasa tadi, dia nak teruskan puasa, ya, wallahu alam. Kalau menurut ayat yang kita baca ini, Allah Ta'ala menyatakan berpuasa itu lebih baik bagi kamu. Puasa bulan Ramadan ganti dengan puasa bulan lain tak sama dia punya fadilat, ganjaran pahala dia. In kuntum ta'lamun, sekiranya kamu benar-benar mengetahuinya. Baik, tadi ayat 183 dan 184. Kita lihat ayat 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, iaitu jawapan kepada yang tadi, ayyaman ma'dudat. Bilakah masa yang diwajibkan puasa itu? Hari-hari yang tertentu adalah Syahrul Ramadan, sepanjang bulan Ramadan. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan bulan Ramadan itu apa kelebihannya. Alladhi unzila fihi al-Quran, bulan yang mana diturunkan padanya Al-Quran, ya, bulan yang penuh keberkatan, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran pada pada malam Al-Qadar, pada malam yang penuh keberkatan, dan malam itu berada pada bulan Ramadan. Hudan linnas. Baik, hal keadaan Quran diturunkan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. An-nas, perkataan linnas, bagi manusia ini umum. Sebab itu kalau kita kata walaupun Quran diturunkan kepada semua manusia, tetapi tidak semua manusia yang mendapat petunjuk. Ada yang mendapat petunjuk dan ada yang berada dalam kesesatan. Kalau kita lihat isyarat yang disebut dalam awal surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan hudal lil muttaqin. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ya. Alif lam mim, kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa, iaitu sebahagian daripada manusia yang mendapat petunjuk. Keseluruhan manusia Allah Ta'ala tujukan Al-Quran, tetapi yang mengikut petunjuk adalah orang-orang yang bertakwa. Dan di hujung ayat 183 tadi, Allah Ta'ala menyatakan tujuan berpuasa adalah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Diturunkan Quran dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan difardukan puasa. Puasa boleh mencapai takwa, dan Al-Quran itu memberi petunjuk kepada, dalam ayat ini menyebut hudal linnas, dengan maksud juga petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu mengandungi keterangan-keterangan daripada petunjuk dan Furqan, Al-Furqan, mengandungi pembeza antara perkara yang hak dan batil. Siapa yang mentadabbur Al-Quran, maka kita mengambil, allazina yastami'una al-qawla fayattabi'un ahsanah, orang-orang yang mendengar perkataan, ucapan, lalu dia mengikut apa yang baik, maka orang yang mendengar Al-Quran, yang mengambil pengajaran daripada Quran, diikut apa yang baik, mereka itulah orang-orang yang mendapat bayinat daripada petunjuk
keterangan-keterangan petunjuk yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi bulan Ramadan, di samping kita di samping kita bertadarus dengan keluarga di rumah dalam keadaan musim PKP ni, di rumah kita tadarus, kita dapat banyak lagu ilmu melalui banyak kuliah-kuliah online dalam YouTube dan sebagainya, memahami ayat-ayat Quran dan kita ambil pengajaran-pengajarannya. Faman syahida minkum syahra falyasum. Okey, Allah Ta'ala menyatakan, siapa di kalangan kamu yang menyaksikan kedatangan bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Alhamdulillah kita dah masuk hari yang kedua ni, Ramadan. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kemudian Allah Ta'ala ulang lagi, siapa yang sakit ataupun dalam keadaan bermusafir, maka dia gantikan puasanya itu pada hari yang lain. Itu ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sehingga ayat 185. Kita masuk pada hadis. Qala al-muallif rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih was-siyamu junnah fa idza kana yawmu shawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fami sha'im atyabu 'inda Allahi min rihil misk lis-sha'im farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih, muttafaqun alaih. Wa hadha lafzu riwayat al-Bukhari. Kita ambil yang lafaz ni dulu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, firman Allah Taala, firman Allah Azza wa Jalla. Maknanya hadis ni hadis kursi, ya. Baik, apa kata Allah Taala dalam hadis kursi ni? Setiap amalan anak Adam adalah baginya. Kullu amal ibni Adam lahu. Ya. Ini kita pun dah biasa dengar hadis ni. Maknanya ialah pada amalan-amalan yang ditaklifkan kepada anak Adam, ada ruang di mana dia boleh berlaku riak atau ujub, ya. Seperti solat boleh diperlihatkan kepada orang, boleh berlaku riak, ya, ri'a an-nas. Bersedekah pun boleh berlaku riak. Membaca Quran, ya, boleh diperdengarkan suara kita sehingga mungkin orang puji bacaan kita sedap, dan sebagainya, suara kita sedap. Banyak lagi amalan-amalan lain yang boleh berlaku riak, ujub, ya, rasa bangga pada diri dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan mengenai puasa, illa siyam, kecuali puasa. Puasa tidak ada ruang untuk kita berlaku riak. Kita nak tunjuk kat orang, aku puasa. Orang nak nampak macam mana? Ya? Orang tak boleh nak nampak kita puasa tu macam mana. Contohnya bibir kita kering ke, ya, kita buat muka penat ke, itu tidak memberi sebab di belakang yang orang tak nampak kita boleh minum, kita orang tak tahu kita puasa ke tidak. Baik. Fa innahu li, puasa itu, sesungguhnya puasa itu untuk aku, wa ana ajzi bih, puasa itu untuk aku dan akulah yang akan membalasnya. Kalau kita lihat, ada setengah-setengah amalan dalam Islam yang mana disebutkan ganjarannya, seperti solat berjemaah 27 kali ganda, ya, atau 25 atau 27 kali ganda menurut riwayat. Amalan sekian diberi ganjaran 10 pahala. Amalan sekian diberi ganjaran sekian, ya, 700 pahala. Tetapi bagi puasa, Allah Ta'ala hanya menyatakan wa ana ajzi bih, aku yang akan balas, tanpa disebutkan banyak mana. Yang mungkin ini dimasukkan dengan hadis, ya, mengenai dengan wa adhafin kathirah, ya. Allah Ta'ala menggandakan dengan gandaan yang banyak sehingga tak disebutkan berapa, menunjukkan betapa besarnya kelebihan ibadah puasa, sehingga Allah Ta'ala menyatakan wa ana ajzi bih, aku yang balas. Jadi kau jangan tanya banyak mana, jangan kamu tanya banyak mana pahala dia, ya.
Wasiyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Al-junnah al-wiqayah. Wiqayah iaitu perisai. Seperti mana dijelaskan dalam Dalilul Falihin, junnah ni macam dia kata perisai yang digunakan oleh orang yang berperang. Kalau dia berperang, dia boleh menangkis serangan musuhnya dengan perisai. Maka puasa itu fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai perisai daripada api neraka. Orang yang berpuasa dengan betul-betul ihsan, ikhlas, iman, ganjaran pahala puasanya itu dapat mencegahnya daripada bakaran api neraka, iaitu dia tidak dimasukkan dalam api neraka. Ada pandangan juga mengatakan bahawa wasiyamu junnah dengan maksud puasa itu menjadi perisai, iaitu dia menghalang kita daripada perkara-perkara yang buruk, amalan-amalan yang buruk, akhlak yang buruk. Umpamanya, fa idza kana yaumu shawmi ahadikum fala yarfuth. Kalau kamu berada pada hari di mana kamu berpuasa, maka Allah Taala menyatakan di sini bahawa janganlah dia yarfuth, iaitu berkata perkataan yang tak baik, perkataan yang kotor. Rafath ni kalau dengan suami isteri boleh, dibolehkan. Dibolehkan dalam bulan Ramadan untuk bercakap antara suami isteri perkara-perkara yang boleh membangkitkan syahwat. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Rafath, diizinkan kepada kamu pada malam bulan Ramadan untuk bercakap-cakap percakapan yang boleh membangkitkan syahwat antara suami isteri. Allah Ta'ala mengizinkan jima, bersetubuh pada waktu malam Ramadan. Siang hari haram, siang hari puasa. Jadi perkataan rafath itu adalah bercakap perkataan-perkataan yang kotor, yang keji. Maka kalau berpuasa siang hari, jangan bercakap perkara-perkara yang keji, jangan bercakap perkara-perkara yang tak senonoh. Kemudian wala yaskhab. Apa makna wala yaskhab? Yaskhab ni makna jangan dia yaghdab, jangan dia marah. Dia marah, dia mengamuk, dia panah baran, jangan. Kemudian dia kata fa in sabahu ahadun. Kalau ada orang yang memaki dia, mencaci dia, maki hamun dia, au qatalahu. Dalam hadis ni qatalahu boleh juga dengan maksud menyerang, boleh juga maksud memukul. Maknanya kalau ada orang yang provoke kita, nak bagi kita marah, tentuannya zaman kita ni tuan-tuan, kita ni duk orang yang main media sosial ni. Saya waktu siang kalau boleh tak payah tengok lah. Tak apalah, kita nak update apa-apa sikit-sikit, tak payah tengok sangat, baca itu ni. Nanti kita jadi terkesan, orang duk provoke kita, nak bagi kita marah. Kalau ada orang yang berbuat begitu secara berdepan atau secara maya, maka kita diajarkan satu benda. Apa dia? Kalau ada orang yang provokasi kita, sabahu ahadun aw qatalahu, fal yaqul inni shaim. Dalam hadis lain dia sebut marratain. Kita cakap pada dia, sesungguhnya aku puasa 2 kali. Benda ni saya pernah alami lah. Bulan puasa tahun lepas, ada orang lepas kuliah, tengking-tengking saya, tak apa benda dia tak puas hati, tak boleh cakap elok-elok, cakap kasar-kasar. Maka saya kata pada dia, sesungguhnya saya puasa. Kemudian dia pelekeh saya begini-begini, saya kata aku puasa. Adalah sikit, 1-2 saya jawab. Sampai ke kereta, sampai kat kereta pun dia ikut lagi, duk cakap perkataan yang tak baik. Semoga Allah Ta'ala beri hidayah pada dia dan pada saya lah. Mudah-mudahan tahun ni lebih baik lah pahala kita, amalan puasa kita. Baik, kalau orang kata pada kita, nak bagi kita marah, nak provoke kita, kita diajar oleh Allah dan Rasul dalam hadis ni, inni shaim. Cakap sesungguhnya aku puasa. Dalam hadis ni tak sebut marratain. Diajar kita sebut inni shaim, inni shaim 2 kali. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Kemudian Nabi SAW bersabda, yang ni habis hadis kursi, dia ambil kat sini. Demi diriku yang berada, demi diri Muhammad yang berada dalam genggaman Allah, la khulufu fami shaim. Nabi SAW bersumpah dengan nama Allah, kemudian dia kata berubahnya
bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang berubahnya bau mulut orang yang berpuasa itu adalah lebih baik di sisi Allah daripada baunya kasturi. Baik. Apa makna berubahnya bau mulut? Baik, para ulama menyatakan bahawa manusia ni tuan-tuan, bila dia tak makan, ya, mulutnya akan berubah bau, bau yang tak baik. Bau mulut ni dia boleh berlaku bila kita tidur. Kita bangun tidur, kita akan rasa mulut kita tak sedap. Lepas tu kita bangun tidur, bangun pagi, kita kumur-kumur, kita bersiwak, bersihkan gigi. Kemudian antaranya bila kita tak makan, bau mulut kita bau busuk. Kalau kita makan, dia tidak, mungkin tak sebusuk seperti mana itulah. Maka mengenai lafaz ni saya nak sentuh sikit lah. Ada perbezaan pandangan di kalangan para ulama yang mengatakan tentang hukum bersih gigi, bersugi, bersiwak ketika berpuasa. Para ulama Hanafiyah, dalam mazhab Hanafi, kebanyakan para ulama menyatakan bahawa tidak makruh bersiwak daripada mula puasa sampai ke akhirnya, sampai ke terbenam matahari. Daripada terbit fajar sampai terbenam matahari tidak makruh bersiwak, membersihkan gigi. Manakala para ulama Syafi'iyah dan sebahagian Hanabilah, sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mengatakan makruh kalau kita bersiwak selepas waktu zawal, selepas waktu zuhur. Pagi sampai ke tengah hari okey. Kita bangun tidur, mulut kita bau tak sedap, kita bersiwak. Tapi selepas waktu zuhur adalah dimakruhkan, dan ulama berkhilaf dalam masalah ini. Kalau lihat dalam mazhab Syafi'i dan ulama dalam sebahagian Hanabilah tadi mengatakan bahawa kenapa makruh? Kerana Nabi SAW memberitahu bau mulut orang yang berpuasa ni, bila bau mulutnya berubah dengan bau yang bagi kita bau tu tak enak, bau itu busuk, tetapi lebih baik di sisi Allah, maknanya lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Jadi kalau Allah suka dengan bau mulut orang yang berpuasa, kenapa nak kita hilangkan bau busuk itu? Itu hujahnya. Manakala golongan yang mengatakan tidak makruh, mereka berhujahkan dengan hadis daripada Abdullah ibni Amir ibni Rabi'ah. Abdullah bin Amir ni diriwayatkan hadis daripada bapanya Amir ibni Rabi'ah radhiyallahu anhuma, mengatakan bahawa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma la a'ud wa ma la uhsi yastaku wa huwa sha'im. Hadis riwayat Ahmad. Mereka menyatakan bahawa Amir ibni Rabi'ah dia melihat Nabi SAW dalam keadaan berpuasa bersiwak yang tak dapat dikira bilangannya. Jadi syahidnya di sini, iaitu mereka melihat pada hadis ni, oleh kerana Nabi SAW sentiasa bersiwak ketika mana berpuasa, maka tidak ada larangan berpuasa, tidak ada larangan bersiwak secara mutlak. Hadis ini dihukumkan sebagai dhaif oleh sebahagian ulama hadis dan diterima oleh sebahagian ulama hadis. Maka kita dalam masalah khilaf ni kita tak ada masalah lah. Cuma tuan-tuan begini, kalau kita tidur tengah hari, kemudian kita bangun dalam bulan puasa, kita tidur sekejap, mungkin qailullah ke apa sebelum zuhur, kita jaga, kemudian kita rasa mulut kita bau yang tak enak, tidak ada masalah kita bersiwak. Kita boleh mengamalkan dua-dua pandangan ni, tak ada masalah. Baik. Lisaim farhatan, bagi orang yang berpuasa itu terdapat dua kegembiraan, yafrahuhuma, dia bergembira dengan kedua-duanya. Salah satunya idza aftara fariha bi fitrihi. Orang yang berpuasa ni bila dia berbuka, dia bergembira dengan buka puasanya itu. Baik, di sini ada dua pandangan. Satu pandangan mengatakan bergembira ketika berbuka. Satu hari tak makan, daripada subuh terbit fajar sampai ke maghrib tak makan, dapat makan, jadi dia gembira. Satu pandangan. Tapi saya lebih melihat pandangan para ulama yang menyatakan idza aftara fariha bi fitrihi bermaksud di hujung Ramadan, hari terakhir Ramadan,
selesai dia berpuasa selama sebulan, dia mengecap satu kegembiraan di situ, ya. Kemenangannya melawan hawa nafsunya. Dia bergembira dengan sebulan berpuasa tu, ya. Wa idza laqiya rabbah. Yang kedua, bila mana dia bertemu dengan Tuhannya pada hari kiamat nanti, fariha bi saumihi, dia bergembira dengan puasanya, iaitu bergembira dengan ganjaran pahala yang dia nampak, yang dia dapat. Masa tu manusia ni dia tak sangka, rupanya amalan puasanya itu mendapat ganjaran yang banyak. Tapi syaratnya kena puasa dengan betul lah. Bukan saja puasa dari segi hukum, kita panggil hukum fiqah saja, tak makan, tak minum. Tapi menjaga semua, percakapan, pendengaran, penglihatan, menjaga peribadi, menjaga akhlak, ya, menjaga hati, memperbanyakkan berzikir dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala akan beri ganjaran pahala mengikut apa yang layak dia dapat oleh seseorang hamba itu, ya. Fariha bisawmihi. Baik. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan lafaz ni adalah menurut Imam Muslim. Kemudian dia ada sebut di sini, wa fi riwayatillahu. Ada satu riwayat lain juga oleh Imam Al-Bukhari, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bih wal hasanatu bi asyri amsalihha. Baik, ni yang disebut tadi, ya. Puasa ni dia tak macam amalan ibadah yang lain, di mana seorang hamba itu dia meninggalkan makannya, tak makan waktu siang hari, ya. Walaupun makanannya halal. Kita kena lihat dalam hari-hari yang biasa ni, kita haram makan benda kita tak boleh makan benda haram. Benda halal tak ada masalah. Tapi bila kita berpuasa, yatruku ta'amahu, makanan yang halal pun tak makan. Bukan saja makanan yang haram, bukan saja duit yang haram, duit yang halal, makanan yang halal pun kita tak makan. Maka dia tinggalkan makannya, ya, wa syarabahu, minuman yang halal pun tak makan, tak minum. Minuman yang haram lagi kita tak minum, ya. Wa syahwatahu, dan syahwat dia, nafsu dia, iaitu isterinya yang halal tidak disetubuhi. Maka kalau kita boleh jaga semua ni, maka makanan yang haram lagi kita jauh, rezeki yang haram kita akan jauhi, minuman yang haram kita jauhi, wanita-wanita yang haram bagi kita tidak akan kita dekati. Maknanya menjauhi zina, menjauhi perkara-perkara maksiat, ya, di tempat kerja, di mana-mana berlaku pergaulan yang bebas semua, ya. Kalau dia boleh meninggalkan semua itu min ajli, haram, halal semua dia boleh jaga, dia boleh kawal dirinya, dia buat kerana aku, asyamu li, maka puasanya itu untuk aku. Kalau orang puasa betul-betul, Allah kata puasa itu untuk aku. Wa ana ajzi bih, aku yang akan beri ganjaran pahalanya, aku yang akan beri balasannya, ya. Wal hasanatu, dan setiap dia kata kebaikan yang dibuat bi asyri amsalihha, kebaikan yang dibalas dengan 10 kali ganda pahala. Secara umumnya memang amalan anak Adam ni digandakan. Dalam hadis lain dia kata, wa fi riwayat Muslim, menurut riwayat Imam Muslim, kullu amal ibni Adam yudha'af, tiap-tiap amalan anak Adam itu digandakan, ya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, ada amalan yang digandakan 10 kali ganda. Sebagai contoh, tuan-tuan, kita asalnya Nabi SAW dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj menerima perintah solat 50 waktu. 50 waktu. Kemudian ditakhfif, kurangkan jadi 5 waktu seperti yang kita amalkan pada hari ini. Namun ganjaran pahalanya tetap 50 waktu. Kita solat subuh tadi diberikan seperti mana 10 kali ganda, 10 kali, bukan 2 rakaat, digandakan jadi 10, maknanya seolah kita solat 20 rakaat, ya. Kemudian kita solat zuhur pun seolah kita solat zuhur tu 10 kali ganda, 10 kali, ya. 4 rakaat kali 10, seolah kita semayang macam 40 rakaat. Asar pun sama, maghrib pun sama, isyak pun sama. Jadi ada amalan yang bagi anak Adam itu digandakan 10 kali ganda. Kemudian ila 700 dhi'af, ada amalan yang digandakan sehingga 700 kali ganda. Dalam Quran, dalam hadis diterangkan antara amalan yang digandakan sehingga 700 kali ganda adalah berinfak ataupun bersedekah, ya.
Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ini adalah ayat Quran. Kemudian qala Allah Taala, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, dia kata maka sesungguhnya puasa itu bagiku dan akulah yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu. Orang yang berpuasa itu dia meninggalkan syahwatnya. Wa ta'amahu min ajli. Dia tinggalkan makan dia kerana aku. Lisa'im farhatan. Ya. Bagi orang yang berpuasa itu dia mendapat dua kegembiraan. Farhatun anda fitrahi. Macam tadi, dia bergembira ketika dia buka puasa ataupun dia mengakhiri Ramadan, ya, berbuka puasa pada hujung Ramadan. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, ya, dan dia bergembira ketika dapat berjumpa dengan Tuhannya. La khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misk. Yang ini kita dah terangkan tadi, ya. Berubahnya mulut, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada bau kasturi. Baik, kita pergi pada hadis yang berikutnya. Oh, saya baik. Tadi hadis yang kita baca tu hadis yang ke 1222. Kita pergi pada hadis yang 1223. Wa anhu. Okey, hadis ni juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okey. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjayn fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Ya Abdullah, hadha khair. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان فمن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. وقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله وما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال نعم وأرجو أن تكون منهم. متفق عليه. Baik, hadis ni diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menafkahkan dua pasang harta, okey, disebutkan anfaqa zaujain, dimaksudkan dalam hadis ni, ya, mengikut Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim mengatakan zaujain ni artinya sepasang harta daripada sejenis harta yang sama atau berlainan. Contohnya zaujain, dia infak 2 ekor kuda untuk peperangan, untuk digunakan oleh tentera Islam, ya, maknanya sepasang kuda lah, tu benda yang sama. Ataupun zaujain daripada jenis yang berlainan, contohnya seekor unta, seekor kuda, ataupun harta yang sama, ya, emas dengan emas ataupun emas dengan perak, itu dimaksudkan, yang boleh rujuk dalam syarah Sahih Muslim. Siapa yang menginfakkan 2 jenis harta pada jalan Allah, dia kata fi sabilillah, nudiya min abwabil jannah, dia akan dipanggil pada hari akhirat, dia dipanggil untuk masuk ke dalam syurga itu melalui 2 pintu, melalui, dia kata abwabul jannah, ya, min abwabil jannah makna ada banyak pintu-pintu, ya. Pintu syurga ni diriwayatkan ada 8. Dia akan dipanggil daripada pintu-pintu syurga, ya. Kemudian Nabi SAW kata, wahai hamba Allah, ini adalah suatu kebaikan. Baik, antara contoh pintunya adalah, dia kata, siapa yang terdiri daripada kalangan orang yang memperbanyakkan solat fardu, kemudian ditambah dengan solat sunat, ya, dia banyak melakukan ibadah solat, maka dia akan dipanggil daripada pintu solat. Ada pintu khas dalam syurga, di syurga nanti, dia panggil orang yang banyak sembahyang, masuk ikut pintu aku, ya, melalui aku. Okey. Kemudian ada orang yang banyak berperang, berjihad, dia dipanggil daripada pintu jihad. Kemudian siapa yang
banyak berpuasa, sama ada puasa fardu atau puasa sunat, ya, dia akan dipanggil daripada pintu namanya Ar-Rayyan. Kemudian siapa yang berpuasa, sesiapa yang banyakkan amalan bersedekah, dia akan dipanggil daripada pintu sedekah. Baik, bila Nabi SAW menerangkan hal ini, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dia bertanya Nabi SAW, wahai Rasulullah, adakah mesti seseorang tu dipanggil daripada satu pintu, ataupun dia dipanggil daripada semua pintu-pintu tadi? Soalannya ialah, Sayyidina Abu Bakar ni terkenal sebagai orang yang banyak sedekah, ya, banyak puasa, ya, banyak baca Quran, banyak solat dan sebagainya. Jadi amalan dia tu adakah dia hanya akan dipanggil melalui satu pintu tertentu, ataupun semua pintu-pintu dia boleh masuk? Ya, bolehkah seseorang itu masuk, ya, dipanggil melalui pintu-pintu yang banyak kerana dia banyak puasa, dia banyak solat, dia banyak sedekah? Maka Nabi SAW mengatakan, ya. Nabi kata, faqala na'am, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa arju an takuna minhum, aku berharap engkau termasuk di kalangan mereka. Iaitu Sayyidina Abu Bakar ni orang yang layak untuk dipanggil melalui pintu-pintu syurga yang banyak, ya, pintu sedekah, pintu solat, pintu puasa Ar-Rayyan, ya, gitu kan. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik, kita lihat pada hadis yang ke 1224. Wa an Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannah baban yuqalu lahu Ar-Rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-sa'imun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Muttafaqun alaih. Baik, hadis yang berikutnya ni daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, sesungguhnya di syurga itu terdapat satu pintu yang disebut Ar-Rayyan, macam dalam hadis tadi, pintu Ar-Rayyan. Orang-orang yang rajin berpuasa, dia akan memasuki pintu itu pada hari kiamat. Dia masuk syurga melalui pintu namanya Ar-Rayyan, dan tidak akan dilalui oleh orang selain daripada mereka, iaitu untuk orang yang banyak puasa. Khas, pintu yang khas, yang khusus untuk orang yang banyak amalan puasa, ya. Bila mana dipanggil, mana dia orang yang banyak berpuasa, aina as-saimun, lalu orang yang banyak puasa ni dia akan berdiri, lalu mereka pun masuk melalui pintu tersebut, ya. Apabila mereka semua telah masuk melalui pintu Ar-Rayyan itu, ya, kemudian pintu itu ditutup. Dia kata ughliqa, pintu itu ditutup dan tak ada seorang pun boleh masuk melalui pintu itu. Maknanya kalau ada orang yang banyak solat, banyak sedekah, dia boleh masuk melalui pintu lain. Tapi pintu puasa ni, bila semua mereka yang layak masuk telah masuk, maka ditutup dan orang lain tak boleh masuk lagi. Okey, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik, kita lihat pada hadis yang berikutnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Baik, muttafaqun alaih. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tak ada seorang hamba pun yang berpuasa sehari pada jalan Allah, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya daripada api neraka sejauh 70 tahun. Ya. 70 tahun ni menunjuk pada tempoh yang jauh, jarak yang jauh dan tempoh yang panjang lah. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan orang yang berpuasa fi sabilillah? Yasumu yauman fi sabilillah, berpuasa satu hari pada jalan Allah. Baik, para ulama berbeza pendapat mengenai dengan maksud di sini. Setakat yang saya sempat lihat dalam syarah hadis, dia kata annal murad asyamu ma'al ikhlas wa yahtamilu annal murad bihi annahu sama ala kaunihi, bukan, dia kata hala kaunihi ghazian, dimaksudkan bahawa berpuasa sehari fi sabilillah iaitu berpuasa dengan ikhlas. Jadi berpuasa fi sabilillah tu dengan maksud dia puasa dengan ikhlas.
Dan dikata kemungkinan juga maksud hadis ini ialah orang yang berpuasa dalam keadaan dia sedang berperang. Berperang jihad fi sabilillah. Ya, wallahu taala a'lam. Ya, apa keadaan pun Allah Subhanahu taala menjauhkan orang yang berpuasa dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan orang yang taat, ya, fi sabilillah dalam keadaannya melakukan kerja-kerja agama Allah taala, Allah taala akan jauhkannya daripada api neraka. Baik. Kita pergi pada itu hadis 1225. Kita lihat pada hadis 1226. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, sesiapa, okey, man ni umum, ya, siapa-siapa pun, ya, yang berpuasa pada bulan Ramadan, keadaannya ada dua sini, imanan wa ihtisaba, dengan penuh keimanan dan pengharapan. Apa maksud ni? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyatakan bahawa makna imanan, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keadaan beriman, annallaha, ya, annallaha afrada alaihi asyam. Dia beriman sungguh-sungguh bahawa Allah Ta'ala telah memfardukan pada dia puasa, maka dia berpuasa atas dasar itu. Puasanya atas dasar iman, bukan kerana mengikut orang, bukan kerana ramai orang puasa maka dia puasa. Puasanya atas dasar dia beriman Allah memfardukan puasa tu untuk dia, maka dia buat, bukan kerana ikut-ikut orang. Saya tahu dalam keadaan sekarang ni ramai juga orang puasa kena ikut-ikut. Orang tak puasa, semua orang puasa, dia puasa. Kalau dia berada pada kelompok orang jenis tak puasa, dia tak puasa. Okay. Yang kedua, ihtisaban. Ihtisab maknanya mengharap-harap, iaitu dia mengharap-harapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengharapkan Allah Ta'ala mengganjari amalan puasanya itu, ya, dengan ganjaran yang baik. Ada dua perkara ini, maka Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan dia layak mendapat ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan untuknya dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di sini ada beberapa lafaz lain, ya. Ada juga lafaz man qama ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang bangun malam pada bulan Ramadan, tak kira lah bangun malam tu menghidupkan malamnya dengan ibadat, ya, solat, baca Quran dan sebagainya, dengan dua syarat yang sama, dengan keimanan, dengan pengharapan kepada Allah, juga dia layak untuk mendapat pengampunan, ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Okey, itu antara benda yang kita boleh buat. Siang kita puasa dengan dua keadaan tadi, iman dan mengharap kepada Allah Ta'ala. Malam kita ibadat dengan keimanan dan pengharapan kepada Allah. Maka siang dan malam ini kita penuhi sampai akhir Ramadan. Tujuan kita adalah supaya Allah Ta'ala membersihkan kita daripada dosa-dosa kita yang telah lalu. Baik. Berapa hadis? Hadis ada dua lagi, saya nak habiskan terus. Wa anhu. Okey, hadis ini juga daripada Abu Hurairah, hadis 1227. Wa anhu radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sudifatish syayatin. Hadis muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu syurga akan dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Apa maksud di sini? Iaitu peluang kita untuk beramal, ya, ganjaran pahala yang akan diberikan kepada kita dibuka luas. Itu maknanya pintu-pintu syurga dibuka. Ya, kemudian disebut wa ghuliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup, dengan mana peluang kita untuk buat dosa dan maksiat ditutup. Tapi keadaan ni ikut orang lah. Ada orang dia tak kira bulan apa pun, memang dia telah banyak terdorong untuk melakukan kejahatan. Tak kira bulan puasa, tak kira bulan. Tetapi di sini diceritakan dari segi
Dia panggil aghlabiyah, kebanyakan lah. Kebanyakan orang kalau kita lihat dalam bulan Ramadan tiba-tiba datang keinginannya untuk buat baik, keinginannya bersedekah, keinginannya pergi masjid berjemaah, walaupun sekarang ni tak boleh lah. Jadi kita berharap moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan kita bencana wabak ni, kita memang niat benda yang kita memang buat saban tahun, pergi masjid. Jadi kita dapat berjemaah di rumah pun Allah Ta'ala beri kita pahala macam kita berjemaah di masjid, ya. Mudah-mudahan. Kemudian wasufidati syayatin. Sufidat makna dibelenggu, diikat syaitan-syaitan. Yang di sini ada iskal pada makna hadis ni. Imam An-Nawawi pernah ditanya, kalau betul lah syaitan-syaitan diikat pada bulan Ramadan, mengapa masih ada orang yang ketika bulan Ramadan dia kerasukan? Kalau orang yang biasa tengok mungkin perubatan Islam ni, kadang-kadang bulan Ramadan ni masih ada lagi perempuan kena rasuk ke, ya, histeria ke apa. Imam An-Nawawi mengatakan amantu bihadzal hadis. Pertama sekali, aku beriman dengan hadis ni. Okey, maknanya terserah pada Allah Taala, terserah pada Nabi SAW yang melafazkan. Cuma sebahagian ulama mentakwil maksud sufidati syayatin di sini dengan maksud, ya, dalam keadaan orang berpuasa, ya, kita tahu bahawa jin, syaitan ni, dia berjalan dalam pembuluh darah anak Adam, ya. Banyak kita makan, maka nafsu kita kuat, ya. Kemahuan syahwat kita kuat. Yang itu mendorong kita untuk melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Jadi bila kita berpuasa, kita panggil apa? Kita dapat menyempitkan saluran darah kita. Kita dapat menyempitkan jalan-jalan untuk syaitan membisikkan mengajak kita melakukan kejahatan. Jadi itu maksud syaitan-syaitan dibelenggu. Sebab tu orang tanya, kalau betul syaitan dibelenggu, kenapa ada orang buat jahat? Jawapannya ialah syaitan ni dia ada dua, ya. Dia panggil syayatinul insi wal jin. Syaitan di kalangan jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Syaitan di kalangan jin dan di kalangan manusia. Jadi sifat syaitanah atau sifat kesyaitanan itu, syaitaniah, ya, telah berada dalam diri seseorang tu sampai dia tak perlu dihasut lagi. Bahkan dia yang menghasut orang. Dia telah jadi syaitan. Ada manusia, ya, bulan Ramadan dia hasut kawan dia, kau tak payah puasa lah, tak payahlah. Jadi dia sendiri telah berubah menjadi syaitan. Bukan maksud syaitan tu diikat, dibelenggu, wallahu alam, tetapi dengan maksud, ya, dengan amalan berpuasa bulan Ramadan, ya, jalan-jalan untuk syaitan menghasut manusia tu jadi berkurang. Walaupun tak menafikan masih ada orang yang melakukan kejahatan, ya, masih ada lagi, ya, gangguan-gangguan jin apa semua dan sebagainya. Wallahu taala a'lam. Kita ambil hadis yang akhir 1228. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghabiya alaikum فأكملوا عدة شعبان 30 متفق عليه وهذا لفظ البخاري. وعنه maknanya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah kamu dengan melihat anak bulan Ramadan. Nampak anak bulan Ramadan, puasalah kamu. Baik, dia ada hadis lain, tuan-tuan. Nabi SAW bila melihat anak bulan Ramadan, satu hadis yang diriwayatkan oleh Talhah Ibn Ubaid, ya, radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana ra'al hilal, ya, ra'al hilal, bukan hilal, ya, anak bulan. Dia meriwayatkan bahawa Nabi SAW bila melihat anak bulan, ya, maka baginda berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, ya Tuhanku, perlihatkanlah kami anak bulan Ramadan, ya, kurniakanlah kami bulan Ramadan ke atas kami ini dengan keselamatan, ya, dan keimanan, wassalamati wal Islam, dengan keselamatan, kesejahteraan, ya, dan juga dengan Islam, ya. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu, ya.
Tuhan engkau, iaitu bulan, anak bulan itu, kami dengan kau ni adalah hamba Allah. Tuhan kami dan Tuhan engkau adalah Allah. Hilalu rushdin wa khair. Ya. Anak bulan itu membawa petunjuk dan kebaikan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, hadis hasan. Baik, itu antara doa yang diajar ataupun yang diamalkan oleh Nabi SAW bila nampak anak bulan. Dalam hadis yang kita balik pada hadis tadi, Nabi SAW menyatakan sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kamu bila kamu nampak anak bulan Ramadan. Wa aftiru li ru'yatihi. Berbuka puasalah kamu bila cukup sebulan Ramadan, nampak anak bulan Syawal, maka kamu berhenti puasa. Fa in ghabiya alaikum, kalau kamu tak nampak anak bulan, ada riwayat lain menyebut rumia, iaitu kalau awan tu, kalau ada awan yang meliputi langit sehingga kamu tak nampak anak bulan, maka cukupkanlah tempoh bulan Syaban sebanyak 30 hari. Jadi kita dalam hal ini senanglah, kita tunggu pemerintah. Pemerintah kata 1 Ramadan mula hari Jumaat semalam, maka kita puasalah hari Jumaat, ikut saranan ataupun ikut apa yang disampaikan melalui pemerintah, uli amri. Cukup habis Ramadan pun ikut uli amri. Uli amri kata dah masuk Syawal, maka kita raya. Jangan nak buat raya sendiri, ikut pemerintah. Baik, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan lafaz tadi menurut lafaz Imam Al-Bukhari. Wa fi riwayat li Muslim, mengikut riwayat Imam Muslim, fa in ghumma, tadi saya silap tadi, bukan ghumma, ghumma, fa in ghumma alaikum, kalaulah ghumma tu maknanya terhalang, kabur, ataupun diliputi, langit itu diliputi oleh awan, maka berpuasalah kamu 30 hari. Maka nak habis bulan Ramadan, hari yang ke-29 tu nak tengok dah masuk Syawal ke belum. Kalau tak nampak anak bulan, maka cukupkan 30 hari. Hari ni dalam penentuan anak bulan ni, kita gabung dua-dua sekali. Ru'yah, nampak anak bulan pun tengok juga, kiraan falak pun diambil kira juga. Sebab itu pada zaman kita ni dengan kemajuan teknologi yang ada, para ahli falak sudah boleh menganggarkan dengan secara hampir tepat, bila kita mula masuk Ramadan dan bila kita berakhirnya Ramadan dan masuk Syawal. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam masa-masa akan datang untuk menyambung lagi bacaan hadis-hadis mengenai dengan puasa Ramadan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.